Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam pencerahan, salam di alam maya. Apa khabar saya semua? Doa saya agar anda semua sihat. Sebelum anda apa khabar saudara Hazi Adam? Kalau dengar suara saya ni dengan jelas, tolong bagi komen sebab saya menggunakan mic. Apa khabar Puan Nur Maria, Hafiz Wan Basirun? Waalaikumsalam. Kalau suara clear, alhamdulillah. Sila like and share. Salam 21. Saudara Fakri Sani, Ibrahim Cik Muda, waalaikumsalam dari Bangi. Bangi hujan tak? Di Ampang kabarnya Ampang dah banjir tu. Di Kampung Melayu Ampang. Al-Sahib Saraban, Saudara Wasilau. Apa khabar Bi? Doa saya agar Bi bersama dengan Rubidin, bersama dengan isteri pasangannya bahagia. Saudara Hashim Mat Asin, Saudara Jambari Abdullah di Skudai, Toto Amno, alhamdulillah. Bagi suaran Wines, good evening, thank you. Election Lily, pejuang tanah Melayu, apa khabar sahabat? Waalaikumsalam. Saudara Abu Nem, ni suara saya ni clear ke tak clear ni? Saya nak tahu itu dulu. Saudara Anwar Jubin, Nur Maria, moga sihat. Salam dari Taiping, Saudara Muhammad Karya Ahmad, Saudara Amir Sabki, Saudara Jaka Long Leong daripada Penang. Apa khabar Jaka Linglung, baru tahu dari Penang. Saudara Abdul Sidik Kamarudin, Mat Fauzi, clear, terima kasih. Jadi saya harap dah clear tu, like and share. Itu saja yang menghiburkan saya. Saudara Darus Ayub, Saudara Abu Hassan Bidin, itu juga dengan Saudara Khairun Paklang, waalaikumsalam. Alimah Hashim, selamat berjuang, waalaikumsalam. Jematusan. Itu juga Saudara Ahmad Khalid Muhammad, Saudara Abu Hassan Bidin, terima kasih. Suara jelas clear. Terima kasih Saudara Rashid, Wandi, Ramli Sabran. Begitu juga Isni Ahmad. Saudara, baik. Saya tak boleh tunggu lama-lama. Banyak benda nak dipercakapkan malam ni. Salam dari Sabah. Iris Khurus Seh. Apa khabar saudara Iris? Ya. Baik, seperti biasa saya memberi laporan. Hari ini tanggal 22 November, hari Isnin. Yang berbahagia, yang mana bekerja sudah mula bekerja, dan juga merupakan hari yang ke-613 negara kita, bumi bertuah ini dijengah oleh virus corona. Hari ini ada penurunan sedikit nampaknya. Tidak, masih naik lagi rupanya. Semalam 4,854, hari ini 4,885. Ada kenaikan sedikit. Dan jumlah mereka yang dijengah oleh virus corona yang terkumpul sudah pun mencecah 2,591,486. Cuma bila saya lihat laporan daripada Ajitra mengatakan semalam 24 orang saja kematian. Alhamdulillah, tapi bagaimanapun perlu 24 pun ramai juga. Kita tidak mahu warga kita kehilangan nyawa kesan daripada COVID-19, kerana bila berlaku begitu adalah keluarga yang meratapi kesedihan. Ada anak yang ditinggalkan jadi yatim piatu, ibu akhirnya menjadi janda, kalau suami pula menjadi duda. Saya mengharapkan agar kita menjaga kebersihan diri kita. Sebab dalam keadaan walaupun 4,885 jangkitan hari ini, saya melihat alhamdulillah Perlis begitu susut kepada 13 saja, tetapi di Kedah peningkatannya agak ketara, sudah jadi 472. Di Pulau Pinang susut kepada 246, di Perak 228, di Selangor tak adalah ribuan tapi masih lagi 968 saudara. Begitu juga di Wilayah Persekutuan 288 orang dijangkiti. Putrajaya yang saya lihat selama ini, selalunya Putrajaya 1, 2 ataupun 10 ataupun 20, tapi sejak akhir-akhir ini tinggi juga, iaitu Putrajaya merekodkan 82, 70 semalam hari ini saudara. Dan di Negeri Sembilan alhamdulillah 132. Melaka mungkin lepas pilihan raya ni ada peningkatan sedikit daripada 137 kepada 291. Di Johor susut alhamdulillah, sudah berada di paras 374.
Kita berharap agar ia terus susut. Di Pahang 354, di Terengganu 200 duduk 2, tapi di Kelantan masih lagi seolah tak bergerak lah. 700, 600. Jadi cik-cik mek-mek di Kelantan ni jaga kesihatan kita. Di Kelantan 683, di Sabah alhamdulillah 483, di Labuan 10, dan Sarawak. Saya lihat Sarawak agak mengembirakan, dia punya angka tinggal lagi 147. Moga ia dapat terus berterusan turun, sebab Sarawak akan mengadakan pilihan rayanya. Begitu saudara. Kita harus berhati-hati. Teman-teman yang pergi ke Melaka, saya nasihatkan kalau boleh lebih baik buatlah ini kuarantin kendiri macam mana saya lakukan. Saya dah masuk hari yang ketiga, duduk di rumah, tak usah keluar ke mana-mana. Badan masih lagi, mungkin bagi saya mungkin tak ada jangkitan, alhamdulillah rasanya, tetapi mungkin sakit-sakit urat. Banyak sangat perjalanan di seluruh negeri Melaka, saudara. Hari-hari turun naik ke Melaka membuatkan badan tak sihat. Tapi saya harus jujur pada diri saya dan keluarga, melakukan kuarantin kendiri. Baik saudara, begitu juga dengan saya melihat jumlah kes hari ini tanggal 22 November, jumlah keseluruhannya adalah 119,844 jangkitan untuk bulan ini saudara. Itulah laporan yang dapat saya berikan Puan Nuraidah Kamarudin daripada Ipoh, Chandran Saga, Zainal Izai, Syed Farman, Samsudin Saad. Kita masuk seketika untuk e-commerce. Berniaga terus saudara. Walaupun ekonomi begitu mengelonsur, masih belum ada tanda-tanda pemulihannya. Mereka yang berada di anjung puasa mengatakan ekonomi akan pulih, tapi tak tahu bila akan. Jadi kalau teman-teman yang ingin menawarkan produk saudara, sila hubungi Al-Azhar 011-330-41241. Tapi cuma hari ini Al-Azhar ni dia masih lagi di hospital, masih lagi berada menerima rawatan di hospital universiti HUKM di Petaling Jaya. Tolonglah doakan agar beliau segera sembuh seperti sekala, agar dapat terus menjadi admin saya, saudara. Dan bolehlah beliau meneruskan perniagaan al-bakhurnya. Tapi sekarang nampak gayanya maknya pun tak boleh buat lah. Rendang tok, bolu berdal terpaksa ditangguh seketika. Sebab Al-Azhar masih lagi mendapat rawatan di hospital HUKM, saudara. Tapi bagaimanapun saudara boleh berhubung dengan Siti Farehah di talian 017-711-4300. Kalau Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Bagi di Lembah Kelang, walaupun hujan ribut, hari ini hujan teruk sangat, pada tu lentam, kilat sambar menyambar. Saudara, yang tinggal di sekitar Lembah Kelang ini nak makan buah-buahan yang segar daripada luar negeri seperti kiwi, ceri, anggur dan sebagainya, boleh berhubung dengan Shauki, syarikat Kizinis di talian 012-357-5703 untuk mendapatkan bekalan buah-buahan harganya di bawah harga pasaran di pasar ataupun di pasar raya, dan buah-buahan tersebut boleh dihantar terus ke rumah saudara. Seperti biasa, saya memberi pencerahan tentang produk sahabat kita, saudara Zul daripada toko Jamu Kemaman. Saudara boleh berhubung dengan beliau di talian 0199170449. Saudara, saudara Zul, hari ini kita nak memberi pencerahan tentang madu habatus saudah plus tunjuk langit. Ini produk ini saya suka sebab dia mempunyai habatus saudah, ada madu, dan ia merupakan gabungan herba terpilih daripada Timur Tengah dan Asia. Saudara, ia mengandungi bahan-bahan campurannya memang banyaklah saudara. Habatus saudah, madu, kurma, delima, kunyit, bawang putih, kayu manis, halia, lada hitam dan tunjuk langit. Itu dicampur semua, di blend menjadikan madu habatus saudah plus tunjuk langit. Ia adalah untuk membantu menambah tenaga dan stamina, membantu menguatkan sistem imunasi dan antibodi, membantu meningkatkan tenaga dalam lelaki dan wanita, membantu melegakan sakit pinggang, lutut, sengah tulang, sendi, kebas-kebas saraf dan melancarkan peredaran darah. Saudara, ia turut membantu masalah pernafasan, lelah, batuk dan semput yang berpanjangan.
turut membantu melancarkan sistem pengadaman, membersihkan usus dan membuang toksin, dan sesuai untuk ibu bersalin dalam membantu mengeluarkan angin dalam badan. Ia turut membantu merawat diabetes, darah tinggi dan mengawal kolesterol. Saya kena ingat, saya mengeluarkan produk ini, ia bukan ubat tapi ia makanan yang harian yang boleh kita jadi amalan untuk membantu kita menyelesaikan, bukan menyelesaikan, mengurangkan setara. Mudah-mudahan boleh selesai. Sila hubungi saudara Zul di talian 0199170449, Tokoh Jamu Kemaman. Saudara Zul. Baik, usai e-commerce, kita masuk sedikit. Ni hari ni panjang sikit lah tentang tazkirah hari ni. Tazkirah saya hari ni agak panjang sedikit saudara. Itu tentang kisah seorang kanak-kanak yang menumbangkan kesombongan seorang ulama yang hebat. Kerana semasa Imam Abu Hanifah ni adalah seorang imam yang hebat pemikirannya. Sewaktu Allahyarham berusia 7 tahun, terdapat seorang ulama bernama Daryah. Jadi ketika itu semua ulama masa itu tidak mampu menandingi Daryah berdebat, terutama bab-bab tauhid. Jadi kesan daripada itu timbullah kesombongan, sehingga kan dia berani mengatakan Allah itu tak ada dan sebagainya. Dia menjadi sesat lah. Akhirnya, tapi pada satu majlis, Imam Abu Hanifah ketika itu masih berusia 7 tahun. Ketika itu dia mendengar Daryah berada di mimbar dan berkata dengan bongkak dan sombong, "Siapakah di antara kalian yang sanggup menjawab pertanyaanku?" Ketika itu ramai para ulama sekejap diam. Tiba-tiba Imam Abu Hanifah yang berusia 7 tahun dia bangun. Bila dia bangun tu, maka Daryah berkata, "Siapakah kamu, duhai budak yang berhingus? Tidakkah kamu tahu bahawa ramai yang telah berusia berserban besar, para pegawai dan para pemilik jubah kebesaran, semuanya kalah bila berdebat denganku. Sedangkan kamu ini masih berhingus dan kecil, berani mau menentangku," katanya. Jadi Abu Hanifah kata, Allah tidak menyimpan kemuliaan dan keagungan kepada pemilik serban yang besar, para pegawai dan para pembesar, tetapi kemuliaan hanya diberikan kepada ulama tertentu. Itu cara Imam Hanifah berhujah. Dia kata, "Daryah, apakah kamu akan menjawab pertanyaanku?" Jadi Imam Abu Hanifah kata, sila. Aku akan menjawab pertanyaan Tuan dengan petunjuk Allah SWT. Jadi Daryah kata, "Apakah Allah itu ada?" Ni mula mereka berdialog. Jadi jawab Imam Hanifah, "Ada. Dia Allah, dan dia tetap ada. Tiada tempat baginya, dia tetap ada." Jadi Daryah mengatakan, bagaimana boleh kata ada bila dia tidak bertempat? Jadi Abu Hanifah berkata, dalilnya ada di badan Tuan. Itu roh Tuan. Saya ingin bertanya, kalau Tuan yakin roh itu ada, di mana tempatnya? Apakah di kepala, di perut atau di kaki Tuan? Dalam keadaan begitu, Daryah terdiamlah. Dia mula merasa malu. Kemudian Abu Hanifah meminta, "Berikan aku segelas susu." Daripada guru dia, Syekh Himad. Dan akhirnya bertanya pada Daryah, "Apakah Tuan yakin susu ini manis?" Daryah kata, "Ya, saya yakin susu itu manis." Kalau Tuan yakin ada manisnya, saya ingin bertanya, apakah manisnya di bawah, di tengah atau di atas? Jadi Daryah semakin malu. Dan Abu Hanifah meneruskan argumen ataupun bicaranya, seperti roh manusia, seperti roh ataupun manis yang tidak bertempat, demikianlah Allah tidak bertempat, sama ada di dunia ataupun di Arash. Daryah bertanya lagi, satu lagi pertanyaan aku. Allah sedang buat apa sekarang? Wah, dia ni mencabar budak ni umur 7 tahun. Dia ingat boleh dipermainkan, diperbudakkan. Dia kata, "Tuan ni dah salah ni. Jadi seharusnya orang yang bertanya itu duduk di bawah, dan orang yang menjawab itu sepatutnya berada di mimbar, di atas mimbar. Dah terbalik ni," katanya. Jadi Imam Daryah pun turun. Dia turun kemudian naik atas. Bila dia naik ke atas, Abu Daryah tanya, "Apa yang telah Allah lakukan sekarang ni, saat ini?" Maka Daryah Abu Hanifah kata, Allah sedang menurunkan seorang yang berkuasa di bawah dan seorang anak kecil untuk berada di atas. Dalam keadaan itu, akhirnya kesombongan dan sikap memandang rendah oleh Daryah terhadap anak kecil itu berakhir. Gitulah caranya saudara bila Allah ingin menitipkan satu ilmu kepada siapa saja yang dikehendaki. Saudara, itu gambaran tentang kehebatan Imam Abu Hanifah yang dari kecil lagi sudah pun mempunyai ilmu yang baik. Ya saudara,
Baik, kita usai tazkirah, kita masuk sedikit tentang mutiara yang singkat. Ini mutiara ini kiriman sahabat saya, Saudara Ibil. Katanya kemakmuran merupakan hasil kerja. Kemakmuran merupakan hasil kerja. Kalau tak buat kerja, tak adalah makmur, saudara. Jadi, ia diawali dengan menabung wang. Dalam arti kata lain, bila kita menabung, kita menyimpan, kita berjimat cermat, di situlah letaknya nanti, satu ketika nanti kita akan makmur. Ya, terima kasih Saudara Hibil atas culipan, kiriman kata-kata saudara. Penihal Saudara cari pasal. Salam. Pok Cham, Roza Mocis, Meri Ahmad, Rozana Muhammad, Abdul Wahab, Syekh Fiz Syukri, Jo Cawai, buang sumpah dalam UMNO dengan segera. Sabar saudara. Apa khabar Saudara Rosli? Ini yang teman kita dalam ini Instagram. Saudara boleh layari ataupun share dalam Instagram. Sila subscribe saudara. Baik saudara, seperti biasa kita menuntut salam impian moratorium dan penggunaan wang simpanan daripada kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Tak jawab, tak mengapa. Kita akan terus bercakap, kita akan terus meminta. Dan saya juga ingin mengingatkan teman-teman yang berada di anjung kuasa sebagai pemimpin kerajaan, ingatlah agar tidak berbelanja wang negara, kerana perbelanjaan yang banyak tanpa had akan mengakibatkan negara muflis. Baik saudara, perbincangan kita malam ini, bicara kita malam ini adalah agenda bumi hangus hampa. Hampa saudara. Sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Tebal pipi disimpan saja, hari esok dimasak berkuah. Duit kopi bawah meja, tumbuk rusuk, semuanya rasuah. Pak Nazir ni dia punya perkataan-perkataan yang digunakan agak menarik. Itu tebal pipi itu bukan pipi yang tebal saudara. Itu sejenis ikan. Macam ikan gegerut, ikan tebal pipi. Jadi katanya tebal pipi disimpan saja, hari esok dimasak berkuah. Duit kopi di bawah meja, tumbuk rusuk, semuanya rasuah. Jadi semua itu rasuah saudara, sama ada duit kopi ataupun duit tumbuk rusuk dan sebagainya. Kemudian kata Pak Nazir lagi, dipakaikan topi si anak manja, selepas di make up, puteri bertuah. Jeratnya rapi, mengena saja, begitulah silap pelaku rasuah. Make up ni solid pipi ya, bukan bukan make up. Kalau make up tu melekap, tidak. Ini make up, bahasa orang putih. Jadilah ni orang Melayu pinjam jadikan perkataan make up. Dipakaikan topi si anak manja, selepas di make up, puteri bertuah. Jeratnya rapi, mengena saja, begitulah silap pelaku rasuah. Jadi kita harus menghindarkan perilaku rasuah ini. Pasti ada saudara. Baik, usai kita menyantuni pansum Pak Nazil, kita masuk sedikit gedung ilmu dalam melayari, menyantuni ungkapan kata-kata pemimpin terdahulu yang menyebut, orang tua kita dahulu sudah mengatakan bahawa pemimpin itu mesti menjaga kemurnian dirinya, sikapnya, dan mengelakkan sebarang keaiban. Antara kata-kata tersebut ialah apabila pemimpin tiada beraib, ia tak ada rasa malu aib tu, itu tandanya hinanya nasib. Kalau pemimpin tak ada rasa malu, hinalah nasibnya. Apabila aib sudah hilang, bersaudaralah ia dengan binatang. Kalau dah tak ada rasa malu, jadi saudaranya binatang je lah. Kemudian apabila aib sudah terhakis, tuah tercampak, maruah pun habis. Kalau kita tidak mempunyai aib, maka tuah yang ada pada diri kita hilang, dan maruah pun kita juga turut terhakis saudara. Apabila orang tidak malu, dijadikan tua, banyak seteru. Dijadikan tua tu macam pemimpin lah saudara. Dalam sebuah kampung, kalau di Melaka dipanggil buapak, atau negeri adat pepatih dia kata buapak, tapi negeri lain dia jadikan tua. Jadi banyak seteru. Negeri rosak, umat terpalu. Umat terpalu ni akhirnya rakyat yang terkena kesannya, dan hidup kacau kan haru biru. Akhirnya kehidupan rakyat menjadi haru biru. Ya saudara, kita sambung lagi bicara kita tentang culipan kata-kata tentang pimpinan terdahulu daripada kita, yang mengharapkan pemimpin hari ini dan hari akan datang menghayati setiap bicara itu. Saudara, apa khabar Puan Rozani, Bai Cik Tahir, ID 1515.
Perindu Kristal, Muhammad Rizal, King Fong Tan, Kadir Bakar, Norma, Osman Johari, Khairin. Saya cuba baca sikit lah. Apa Khairi, Badrin, apa khabar ni Tok Pengulu, Ketua Kampung. Ketua Khairi Badrin ni ketua kampung saya dulu tu. Ikan hari ni banyak ke? Beliau sekarang ni jadi seorang peraih ikan. Kalau saudara ingin dapatkan ikan-ikan segar, bertandanglah di kampung saya di tepian Sungai Dinding di Kampung Baru, Air Tawar, Perak. Boleh cari dengan Khairi Badrin. Beliau adalah seorang pembekal ikan dan ikan-ikannya adalah segar. Apa khabar adik? Abang sihat, abang mendoakan sebagai perniagaan adik bertambah maju. Saudara? Baik. Sebelum saya meneruskan pencerahan malam ini, saya harus mengingatkan bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke dalam channel YouTube, maka anda adalah bertanggungjawab di atas setiap suntingan yang anda lakukan. Begitu juga dengan culipan-culipan yang anda hantar ataupun komen-komen yang anda lakukan, anda juga harus bertanggungjawab. Saya tidak mampu untuk menyantuni satu persatu, ya saudara. Jadi anda harus bertanggungjawab. Ingat, ini adalah pencerahan daripada orang UMNO. So nak marah-marahlah, saudara. Tetapi dalam pencerahan ini saya harus menyatakan yang benar. Kalau tak betul, kita kata tak betul. Kalau ada pemimpin yang menyanggah, kita harus santuni, kita harus songsong mereka, ya saudara. Tetapi prinsipnya dalam pencerahan saya sampai malam ini ialah kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree supaya anda senang hati. Ada kalanya kalau anda tak bersetuju, saya tak marah. Saya tidak semestinya anda mengikut cakap saya ini. Itu dictatorship, itu diktator. Kita tidak mengamalkan sikap diktator. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kerana kita sebagai warga cinta damai harus menyantuni setiap persoalan itu dengan penuh harmonis. Jadi kalau nak buat culipan, nak hantar kiriman dan sebagainya, gunakanlah bahasa-bahasa yang seadanya. Jangan celupar, jangan mencarut, jangan maki hamon. Nak marah, boleh marah. Ada caranya. Orang Melayu ni kalau dia marah dalam kerlengan pun cukup. Dengan mengerling pun orang dah faham dia marah. Apatah lagi kalau dia berbahasa dengan pantun, dengan sindiran dan sebagainya. Tak perlu kita maki hamon, saudara, ya. Baik. Saya tadi melihat sahabat saya Zamil Ibrahim daripada Kedah, dia meroyan lagi. Memang teruk, dia punya balunya bagai nak rak. Saudara boleh dengar dalam Facebook. Dia sudah hilang sabarnya apabila melihat bahawa usaha kita menuntut agar kumpulan wang simpanan pekerja mengeluarkan simpanan kepada para pekerja melalui iCitra, iSinar dan sebagainya RM10,000 secara tuntas. Tapi seolah-olah tidak dilayan oleh pimpinan negara, itu oleh Menteri Kewangan, oleh Perdana Menteri. Saya lihat saudara Zamil Ibrahim sudah hilang sabar. Cuma saya katakan, saya hantar kiriman tadi, saudara sabar, saya kata. Saya minta maaf saudara. Masih lagi saya dalam keadaan yang begini sebab itu saya kuarantin diri saya, saudara. Dan Zamil sebagaimana yang saya juga menuntut agar warga mereka yang berada di kumpulan wang simpanan pekerja, tolonglah perhatian kepada kita para rakyat. Negara kita saat ini masih lagi belum pulih ekonominya. Rakyat masih terkesan. Duit, wang masih tidak ada. Walaupun ada janji yang dibagi bantuan, prihatin dan sebagainya, ia tidak mencukupi. Sebab itu diminta supaya agar mereka, wang mereka, macam mana kata Zamil tadi, ini bukan wang kerajaan, ini wang simpanan mereka. Saban hari saya menuntut, kerana ini merupakan hasil dari titik peluh mereka, kaum pekerja. Jadi saya haraplah kumpulan wang simpanan pekerja ini tuntas melaksanakan isu iCitra ini. Pengeluarannya mestilah dilayan sebaik mungkin. Dan kalau tak boleh cakap, tak boleh, berterus terang dengan rakyat, supaya rakyat tidak ternanti-nanti macam buah tak gugur. Oh, tidak, tidak, jawab pun tidak. Mereka sebagai penyimpan, anda yang berada di kumpulan wang simpanan pekerja adalah pemegang amanah. Kalaulah wang memang dah tak ada dalam kumpulan simpanan pekerja, cakap terus terang, wang dalam simpanan pekerja tak ada, dah kena kering. Yang ada sekarang ini adalah skrip ataupun sijil saham kami. Kalau itu berlaku, ambillah sijil itu, letakkanlah ke bank negara. Buat pinjaman daripada bank negara. Besok bila dah duit tu banyak balik, pelaburan dah dapat balik, bayarlah. Itu pun tak boleh fikir. Aduh, saya pun bersama dengan saudara Zamil naik angin lah juga. Bila dengar saudara Zamil naik angin, saya pun bertambah naik angin. Apabila saya merasakan bahawa mereka tak mau melayan langsung soal kumpulan wang simpanan pekerja ni.
Saya yang berada di anjung kuasa di Kepulauan Sebarang Pekerja, ingat, kemarahan rakyat ada tahapnya, kesabaran rakyat juga ada hadnya. Jadi kalau dah lain marah hidup sekarang ni dalam keadaan begini, mereka tertekan. Bercakap benar, ada tak ada? Kalau tak ada, kenapa begitu? Jangan bagi dalih alasan bahawa ini kalau beri pengeluaran ini maka tak ramai lagi ada simpanan hari tua. Yang minta dikeluarkan 10%, bukannya 100%. Ini saya tak boleh terima kalau sebarang alasan, sebarang jawapan yang diberikan kepada warga penyimpan Kepulauan Sebarang Pekerja ini seolah anda mempermainkan mereka. Tak maaf saya, ada kasar sedikit saya hari ini. Sebab saya dah geram. Saya pun sama juga macam Saudara Zamil. Geram juga saudara bila melihat mereka berdalih itu dan ini. Rakyat terkesan mereka setiap bulan dapat gaji. Sedangkan rakyat tertunggu-tunggu. Sekejap kata gitu, sekejap kata begini. Sedangkan Menteri Kewangan berdalih-dalih. Apa nak jadi? Janganlah dipermainkan perasaan rakyat. Mereka nak keluarkan duit mereka. Saya haraplah. Saya secara peribadi mohon agar warga di Kepulauan Sebarang Pekerja layanilah setiap pekerja yang mempunyai simpanan wang mereka. Kalau tak cukup, tak apalah, bagi tahulah mereka yang simpanan di bawah 5,000, kita boleh bagi mereka 1,000. It's okay. Tapi kalau mereka yang punya simpanan 20,000, 30,000, ada yang 50,000, ada yang 100,000, ada yang 500,000, ada yang sejuta, berilah. Bukan banyak, 10% saja daripada simpanan yang mereka miliki. Aduh, betul. Bila cakap soal Kepulauan Sebarang Pekerja, saya tarik nafas, saudara. Saya geram. Tapi ialah dalam keadaan kita kuarantin diri ni kena nanti sesak nafas. Tak pasal-pasal nanti Om Bila datang ke rumah. Baik saudara. Bagaimanapun alhamdulillah saudara, sebab dah 2 hari dah selepas ni Melaka selepas memperlihatkan kebangkitan semula UMNO daripada kejatuhannya. Kerana selepas kejatuhan UMNO pada PRU 14, Saudara Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO telah menentang dasar-dasar nepotisme, kronisme dan mengeksploitasi jawatan dalam UMNO. Dan beliau meletakkan kepentingan akar umbi rakyat melebihi kepentingan pemimpin. Jadi, bermula dari pilihan raya, Cameron Highlands, Semenyih, Rantau Panjang, Erdal Rantau, Tanjung Piai, Kimanis, Cini dan Slim. Beliau selaku kapten kepada UMNO ini terus mencipta kejayaan. Sebab itu orang buat fitnah dia macam-macam. Dia tak ambil kisah. Dia berjalan terus melaksanakan tugas dan amanah yang dipikul di bahunya. Dan 2 hari lepas, sekali lagi, Pilihan Raya Negeri Melaka telah membuktikan bahawa Datuk Seri Zahid Hamidi telah mencipta kejayaan melalui strategi-strategi yang dilenyapkan oleh pembelotan dan pengkhianatan dengan serangan hendak ketika semboyan kempen berbunyi. Syukur, hari ini kita dapat melihat apa yang digagaskan dan diatur oleh Presiden UMNO, Timbalan Presiden UMNO, naib-naib dan majlis tingginya merupakan suatu formula yang akan sentiasa bergerak dalam kerangka wacana muafinah. Namun begitu, saya cuma nak ingin bertanya pada sahabat-sahabat, jangan marah pada saya. Namun begitu, tahukah anda kesan kedegilan Datuk Zahid untuk tidak tunduk kepada tekanan Datuk Seri Dr. Mahathir dan pimpinan dalam Parti Pembumi Bersatu PBM waktu negara kita diperintah oleh Pakatan Harapan, kerana waktu itu mereka minta Datuk Seri Zahid Hamidi bawa semua ahli parlimen menyertai Bersatu. Itu ahli parlimen daripada UMNO. Kalau boleh nak dibubarkan warga UMNO ni masuk dalam PBM, kerana mereka mahu menggantikan UMNO dengan Parti Pembumi Bersatu ini. Kesan daripada kedegilannya untuk tidak mahu agar UMNO ini tunduk pada kehendak mereka itu, sehingga hari ini beliau masih lagi terpaksa berada di mahkamah saban hari untuk menjawab pelbagai tuduhan yang dilihat banyak orang mengatakan ini persepsi, menimbulkan persepsi bahawa tuduhan berpilih-pilih. Walaupun dia sakit, saya tengok tadi dalam keadaan culipan, kawan-kawan bagi gambar, saya tak boleh keluar dari rumah. Begitu sukarnya beliau keluar dari kereta, berjalan, menaiki tangga demi tangga di tangga mahkamah untuk menjawab semua itu. Itulah perjuangan beliau. Tapi saya nak tanya berapa ramai pemimpin UMNO yang hari ini jadi menteri, yang jadi wakil rakyat, yang jadi duduk di IC, yang memperoleh kekayaan saat UMNO berada di anjung kuasa dulu tu, yang bersimpati dengan beliau. Elek, poci, elek. Yang ada adalah berkerat saja, yang setia pada kerusi presiden. Ini yang saya katakan bahawa kadang-kadang saya sedih. Saya bukan apa, saya sekadar bertanya.
adakah ini caranya kita melayan seorang yang berjuang untuk parti? Apa yang kita dengar macam-macam mesti disingkirkan. Memanglah mereka mahu menyingkirkan beliau daripada anjung kuasa di tingkat 38 untuk mudah mereka mematahkan serangan pada UMNO. Kerana Datuk Seri Zahid punya strateginya jelas terbukti. Apabila beliau menurunkan 84% calon muka baru menyantuni kehendak akar umbi, ternyata berjaya. Ini keadaannya. Saya cakap terus terang, kadang saya sedih bila saya melihat berapa kerat ia datang. Tak tahulah saya dalam keadaan begitu. Sekarang ni timbul lah. Hari ni saya geram betul lah. Baru sehari aja peristiwa Ketua Menteri Melaka angkat sumpah sebagai Ketua Menteri. Betul, beliau mengangkat sumpah jam 1 pagi. Itu biasa. Mana-mana kerajaan negeri pun bila dah habis pilihan raya, jam 12 malam pukul 1 terus tubuh kerajaan. Supaya tidak boleh berlaku apa-apa keadaan yang tidak diingini. Supaya negeri ataupun negara mempunyai kerajaan. Saudara, ini tidak. Bila buat berlaku upacara angkat sumpah jam 1 pagi menimbulkan macam-macam. Ada pula mengatakan bahawa ketua-ketua bahagian tak bersetuju. Ini apa benda ni? Belum pun rumah siap ni. Sebab pelantikan Esko belum berlaku lagi. Udah pahat berdebum tak bersetuju kono itu ini. Saya hairan lah. Jadi warga ketua-ketua bahagian UMNO di Melaka ni boleh shut up tak? Boleh berhenti tak diam diri untuk melahirkan rasa tak puas hati anda? Ini semua buat tak betul. Sebab anda tidak terpilih untuk menjadi calon, untuk menjadi wakil rakyat. Maka apa saya berlaku itu, maka anda cuba nak kritik. Ini diintai oleh warga cyber trooper. Mereka suka. Bila ada krisis, seronoklah. Kalau tak ada krisis, tak ada apa-apa nak dilaporkan. Ini keadaan saya nak bagi tahu. Sebab itu saya amat tertarik. Walaupun dia difitnah macam-macam, saya tertarik dengan sidang media Datuk Seri Rauf Yusof yang beliau begitu berlapang dada menyantuni persoalan jawatan Ketua Menteri Melaka. Dia katanya ketepikan soal kepentingan diri. Apa yang penting adalah penyatuan warga dan rakyat Melaka. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Bak kata pepatah, biduk lalu kiambang bertaut. Tapi masih ada lagi kalangan penabur fitnah mahu mewujudkan pelbagai krisis di Melaka. Yang mengatakan adanya usaha mahu menjatuhkan Datuk Seri Sulaiman. Saya kata, kalau nak jahat pun bertempatlah saudara. Ada masa lah, takkan nak jahat sepanjang masa. Tiap-tiap kali belum apa-apa lagi dah timbul macam-macam. Jadi kalau begitu, jadi kepada saya terima juga ini tentang kononnya. Konon, saya tak tahulah, tapi adalah berita mengatakan ada usaha untuk menekan Datuk Sulaiman untuk mengambil 2 orang ahli DUN daripada Parti Perikatan Nasional untuk berada dalam barisan Esko. Pun ini satu hal lagi ni. Saya pun tak tahu kenapa isu ni boleh timbul. Kita bertanding dulu, UMNO Barisan Nasional bertanding secara solo. Kita lunyai kena balon. Tiba-tiba ada pula cadangan demi kebaikan, maka terimalah 2 orang adun yang daripada Perikatan Nasional itu menyertai kerajaan, wujudkan kerajaan campuran sebagaimana ada di Kuala Lumpur. Apa benda ni? Kita dah 2/3 majority. Kalau gitu lantiklah sekali dengan DAP yang ada tu. Kenapa tak lantik mereka? Kalau nakkan sangat, biar semua lantik dalam Esko. Habis cerita. Saya kadang-kadang biarlah ada benda yang masuk akal. Sebab itu hari ini sahabat saya, Datuk Rahman, dia menginginkan culipan. Dia kata, UMNO BN Melaka seharusnya tidak memberi apa-apa jawatan Esko kepada 2 adun PBN Perikatan Nasional. Itu persatu yang memenangi kerusi dalam pilihan raya Melaka tempoh hari. Dia kata pilihan raya negeri Melaka yang lalu, UMNO bertanding secara solo. Jadi atas desakan dan keredaan akar umbi. Kena ingat bahawa kejayaan dicipta oleh kehendak akar umbi. Tak ada pun Perikatan Nasional nak tolong kita. Perikatan Nasional nak perlingkupkan kita lagi. Mereka dengan agenda bumi hangusnya. Dan hari ini mereka penuh keampaan, pasang orang, cuma mengatakan, okey, eloklah kalau buat begitu, buat begini. Apa benda ni? Jadi kewajaran kerajaan negeri yang diketuai oleh Datuk Seri Sulaiman ni seharusnya mempunyai empowerment kepada kerajaan baru di Melaka untuk membentuk ataupun melantik Esko Melaka sendiri. Slogan kita, no more PN. UMNO Barisan Nasional solo. Muafakat Nasional itu adalah, macam saya katakan, is very subjektif. Ada pun okey, tak ada pun tak apa dah. Dah terbukti sekarang ni.
Janganlah kita ni hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Ya, kita ingat. Saya ingin berpesan pada Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman, pekakkan telinga dengan apik lempang yang menjaja macam-macam idea yang karut marut ni. Kerana jangan sampai rakyat berkata, apa hal lah kerajaan Datuk Sulaiman ni nak santun lagi orang yang nak membunuh parti sendiri. Jangan kita terhege-hege nak tawar itu, tawar ini pula. Dan tawaran pula itu jawatan Esko. Brother, kita ada 21 orang yang wajar ditawarkan jawatan dalam Esko untuk mentadbir kerajaan negeri. We are two-third majority. Yang terhege-hege nak tawar PBBN ke Perikatan Nasional daripada amanah. Untuk apa? For what? Tidak ada keperluan. Jadi saya berpesan pada Datuk Seri Sulaiman, janganlah sampai orang beranggapan Datuk Seri menghirup air mata warga UMNO. Dan teman-teman, sahabat-sahabat daripada yang menang daripada DUN Dewan Negeri itu, tiba-tiba mereka disingkirkan. Mereka tak jadi Esko, orang lain pula dilambai. Ini apa cerita ni? Saya rasa tak masuk akal benda ni. Sebab itu saya ingin menjawab persoalan ini supaya warga Melaka jelas dan tuntas. Tak, kalau Datuk Seri Sulaiman tak lantik, tak ada sebab dia kena lantik. Janganlah baru waktu kita bertanding pilihan. Saya dengar, kita mendengar ucapan daripada Presiden Perikatan Nasional, parti kelongkang lah, begitu beginilah, mau ada apa ini, Syahrir sama tu bodoh lah, macam-macam maki hamun terhadap UMNO ini dilakukan. Tiba-tiba kita dah menang, nak satu lagi. Saudara, cukup-cukup lah. Jadi pada Datuk Seri Sulaiman, forward, look forward, tuntas. Jadi saudara Jamaluddin Mohamad, PN muka tak malu. Mereka memang muka tak malu. Mana ada maruah di kalangan Perikatan Nasional. Sebab itu mereka tergolong daripada golongan orang yang melompat. Orang yang melompat memang tak ada maruah. Sebab dia mereka kejar adalah jawatan. Sebab itu sekarang ni wujud pelbagai persepsi ataupun tekanan supaya Datuk Seri Sulaiman melantik. Dia orang tidur di Esko. Habis macam mana yang dah menang? Daripada ini Kuala Linggi, Datuk Cikgu Rosli bawalah sampai ke RIM. Banyak. Kita ada ketua pemuda yang hebat. Kita ada orang lama masih ada lagi. Jadi tak perlu bagi saya. Jangan Datuk Seri Sulaiman kena ingat, sahabat-sahabat yang datang dari seluruh negara membantu UMNO Melaka. Akhirnya UMNO Barisan Nasional menang 21 kursi, two-third majority. Sudah. Teruskan usaha anda. Jangan fikir lagi seorang lain, jangan pandang kiri atau kanan. Terus lantik siapa yang sesuai untuk berada dalam kabinet secara mentadbir kerajaan negeri Melaka. Soal mereka nak berada, biar dia nak terpekik, terjerit ke, terlolong, dia punya hal. Jangan dicurahkan air garam, air limau di atas luka-luka yang masih lagi berdarah di kalangan warga UMNO yang dimaki, yang dihamun saat mereka berkempen untuk memenangkan saudara sebagai adun di kawasan Lendu. Jangan lupa itu. Dan ahli-ahli Dewan Negeri di kawasan-kawasan lain yang akhirnya membawa kejayaan kepada UMNO Barisan Nasional menjadi two-third majority. Dia nak lantik dia orang buat apa? Apa hal? Tak payah. Bagi saya, jadi saya harap Datuk Seri Ketua Menteri jangan menghirup air mata sahabat. Tak payahlah nak bincangkan kerajaan campuran lah. Itu semua mengarut bagi saya. Tak ada. Tolong jangan bawa masuk dalam kelambu Tok Leman ular yang berbisa. Saya ingin berpesan, bawa saja 2 orang nanti ni, maka tunggulah kehancuran kerajaan negeri Melaka. Ini keadaannya berlaku. Jadi sekarang ni kita terus. Kita ada 21 orang. Daripada MCA ada, daripada MIC ada, daripada UMNO ada 18 orang. Tak kurang, mereka semua layak. Apa ni saudara Sri Kasnur Saleh. Salam tu, suruh aja dia PBM ni. Habis cerita tu, memang tak payah. Jangan nak dilayan PN terkukuh di Melaka. Itu Adimas. Saya nak bagi tahu pada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ketua Menteri Melaka. Ingat, jangan sampai anda pula dicerca oleh warga UMNO. Dah letih dah kita ni. Dan sekarang ni, dalam keadaan begitu sekarang ni, saya melihat kita sedikit postmortem masih lagi orang tertanya-tanya.
Kerana salah siapa sebenarnya undi pos di kem Sungai Udang tidak memihak kepada UMNO. Ini persoalan. Sebab itu saya lihat tadi culipan daripada mesej yang dihantar oleh Dato' Khalid Nordin selaku Naib Presiden UMNO kepada Isam Tun On bertarikh 20 November. Itu saya rasa mungkin malam selepas pilihan raya, keputusan pilihan raya. Dia hantar situ, ditulis dia kata, cuba Dato' H2O ulas apa yang kena dipertimbangkan tu. Saya ni kurang faham, kata Dato' Sri Khalid, bab-bab macam ni. Jadi minta tunjuk ajar, sebab keputusan PRN Melaka cuma tak selari dengan kenyataan H2O. Lagi satu, Dato' H2O, Sungai Udang tu tempat tentera, patut easy win sebab Dato' H2O adalah Menteri Pertahanan. Tapi itulah, macam mana boleh kalah pula. Saya dengan ini minta penjelasan daripada Menteri Pertahanan. Ya, saya tahu apa jawapan Isyamuddin. Ini baral punya jawapan. Waktu yang sama, pada tanggal 20 November, dia kata kerjasama politik peringkat persekutuan wajar selari dengan peringkat negeri. Itulah jawapannya. Jadi warga UMNO kena faham Isyamuddin ni siapa. Kerana di peringkat persekutuan kita bersama dengan tiga parti, UMNO, PAS, PBM, maka peringkat negeri pun sama juga. Jadi sebab itulah mungkin saya tak tahu. Itu yang dikirimkan kepada Datuk Sri Khalid Nordin. Memang berpeluh saya tengok punya tu. Dan hari ni pula satu lagi ni, tak habis lagi negara kita ni dilanda dengan pelbagai. Ini kisah cerita orang MDB pula. Dan hari ini di Parlimen masih lagi diperdebatkan tentang bagaimana ahli Parlimen daripada Baling, Datuk Sri Aziz Rahim. Sebab dia kata sekarang ni ada timbul cerita-cerita baru. Jadi beliau meminta supaya Menteri Hal Ehwal Undang-Undang melihat perkara ini secara tuntas. Saya pula rasakan sewajarnya lah perbicaraan itu kalau perlu kita tangguh kalau dulu. Kerana banyak dapatan baru. Dan kali ini bukan hanya melibatkan mantan Gubernur Bank Negara dan keluarganya, malahan Gubernur yang sedia ada juga turut disebut dalam laporan daripada Singapura. Jadi artinya sudah ada macam-macam cerita yang selama ini tersembunyi, ya saudara. Dan sudah kita dapat melihat bahawa selalu ada konspirasi yang untuk mengenakan terhadap Datuk Sri Najib. Dalam keadaan begini saya tak boleh nak cakap lebih sebab perkara ini masih di mahkamah. Tapi saya lihat dari apa yang dituturkan di Parlimen. Dan apa dapatan saya tengok, laporan daripada Malaysia Kini, laporan daripada Malaysia Gazette, laporan daripada pelbagai, daripada luar negara pun dah timbul, laporan siasatan di Singapura. Banyak benda-benda yang saya lihat ada berlaku ketempangan dalam kes ini. Jadi sewajarnya lah pihak berwajib melihat perkara ini. Saya tak nak sebut lebih. Sebab itu saya katakan selagi Nik Faizal, selagi Jolo, selagi Zeti Aziz tidak dibawa ke mahkamah, selagi itulah rakyat akan dikabui dengan pemikiran yang bukan-bukan. Jadi pihak berkuasa harus melihat. Kita tidak mahu adanya berlaku penganiayaan orang yang tak sepatutnya dituduh orang yang melakukan jenayah itu terlepas. Itu saja. Saudara Sufian Mamat, peti undi tentera disabotaj kot. Saya wallahualam bisawab. Ini sepatutnya jawab oleh Datuk Sri Isyamuddin. Tapi saya melihat juga gambar bagaimana timbalan Menteri Pertahanan berada dalam kamp. Sehari ke berada ataupun waktu hari pembuangan undi, saya tak tahu. Tapi dah culipan dapat adalah dia bukan daripada parti UMNO, dia daripada parti PBM. Timbalan pada H2O. Kenapa ini boleh berlaku? Ini keadaan saudara. Dan kita harus buat persiapan ini dalam menghadapi kemungkinan kalau adanya pilihan raya yang akan berlaku dalam waktu yang terdekat. Pilihan raya umum yang ke-15. Dan hari ini juga kita lihat kesan daripada hilangnya sebarang kerusi kepada parti keadilan. Hari ini macam-macam cerita kena. Nampak-nampaknya Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang berada dalam krisis yang terlalu besar dalam Pakatan Harapan. Biarlah mereka berada dalam krisis itu. Jadi biarlah mereka berantakan sama-sama mereka. Jadi sebab itu saya katakan warga UMNO, rakyat harus memperlihatkan ketetapan kita. Sebab kita tak mahu lagi melihat adanya politik yang sempang peranang. Jadi sebab bila sampai pilihan raya nanti, kita bulatkan hati dan fikiran kita, teruslah
undilah UMNO Barisan Nasional. Habis cerita. Saudara. Tapi saya tengok kenyataan pula daripada Mursyidul Ampas, Datuk Hashim Jassin pula. Dan sekarang ni bila dah menang UMNO Barisan Nasional yang begitu besar, ada timbul pula dalil yang lain pula. Dia kata bahawa akar umbi PAS mahukan muafakat nasional pula. Tapi selama ni macam mana? Baru sekarang nak sedar. Jadi sebab itu saya tengok jawapan saudara Hazlin di laman UMNO selamanya. Dia kata janganlah UMNO ni nak jadi hero Melayu yang terakhir yang rela memujuk demi mendapatkan seorang perempuan. Itu PAS. Sebab kalau lagi kita pujuk makin tergedik-gedik lah dia itu. Tinggalkan saja yang curang, move on, barulah macho. Itu kata saudara Hazlin kiriman kepada saya ini. Kemudian selalu sulipan dalam media sosial saya lihat bagaimana angkuhnya Menteri Besar Terengganu, iaitu Dr. Samsuri. Dia kata ada orang hantar mesej dekat dia, salam, Ana nampak, orang PAS ni bahasa itulah, Ana ente ya. Salam, Ana nampak PRM Melaka ni macam PH nak menang. Itu dia okey pada dia. You tahu apa dia jawapannya? Dia kata salam, memanglah pelannya begitu, mudah sikit nak ajar UMNO lepas ini. Cis, kamu nak ajar UMNO, sekarang hegi nak adakan balik muafakat nasional. Sekarang siapa nak ajar siapa sekarang? Sebab itu saya kata warga UMNO kena jelas pendirian. Presiden UMNO juga kena tegas. Cukuplah kita dipermainkan. Ini kita sentiasalah diperlakukan macam-macam. Saya tengok ni ada satu culipan waktu sebelum Pilihan Raya dulu. Samsuri tuduh kita macam-macam. Tapi ada tulisan yang menjawab tulisan Samsuri mengatakan UMNO ni tak berterima kasih lah, tak mau berbahasa yang baik, tak mau menyantun muafakat nasional. Sebenar-benarnya lebih kurang seminggu sebelum Pilihan Raya negeri Melaka tu memang ada perbincangan antara wakil daripada UMNO, wakil daripada PAS dan juga PBM. Tapi mereka menuntut yang bukan-bukan. Kursi UMNO pun dia tak, dan dia tak nak bagi lebih pada UMNO, lebih daripada 13 kursi. Sedangkan kita dah menang 13. Tapi dia tak, 13 kursi ni hanya untuk UMNO, tapi bukan yang 13 di kawasan yang lain. Seolah yang susah menang daripada UMNO. Ingatlah diperbodohkan UMNO ni. Itu keadaannya saya. Jadi yang Bersatu yang mengetuai rundingan tempoh hari juga telah menetapkan agar UMNO hanya boleh bertanding 13 kursi DUN. Namun 13 kursi DUN tersebut bukanlah kursi yang pernah dimenangi oleh UMNO. Dia ingat nak tipu kita. Ini keadaan saya. Jadi saya haraplah kita faham kalau kita tak mahu menyantuni dengan muafakat nasional. Benar kata Yang Muhammad Tengku Razli Hamzah, PAS ni suka main kayu tiga. Jadi berhati-hati Presiden. Kemudian saya tengok ada satu janji. Ini dalam satu sulipan saya minta agar Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sulaiman Ali selaku Ketua Menteri, jawatan dah dapat sekarang. Saya dah berada di anjung kuasa di Seri Bendahara, bahawa Datuk Seri Sulaiman Ali pernah mengungkapkan sebelum kita mencapai kemenangan, katanya bahawa jika Barisan Nasional diberi kesempatan mentadbir Kerajaan Negeri Melaka, beliau akan mewujudkan satu jawatan kuasa khas untuk menyiasat isu pasir. Sekarang kita tuntut agar Yang Amat Berhormat mewujudkan jawatan khas menyiasatan itu, dan panggillah SPRM, panggillah pihak polis dan sebagainya, perlu diselesaikan, perlu disiasat secara tuntas. Let us cleanse once and for all. Saya agak begitu. Kalau itu melibatkan kawan-kawan lah, tak usah pedulilah sekarang ni. Saya harap ini musim untuk kita, musim pemulihan, musim untuk kita tidak lagi untuk bersama-sama dengan mereka melakukan kebejatan dalam pentadbiran ataupun politik. Tak pedulilah kalau kawan ke, dia bekas mantan ketua menteri ke, dia bekas esko ke, dia siapa saja, jika terlibat, hadapkan ke muka pengadilan. Datuk Seri Sulaiman Ali saya tuntut, sebab itu janji Datuk Seri untuk mewujudkan sebuah jawatan kuasa khas untuk menyiasat isu pasir di Melaka. Let us settle one and for all. Saudara. Kemudian saya kena ingat bahawa ramai warga UMNO yang berkampung di Melaka musim Pilihan Raya Negeri tempoh hari. Tetapi warga UMNO menimbulkan tanda tanya. Kenapa orang seperti Syahidan Kasim, orang seperti Anwar Musa, orang seperti Khairi Jamaluddin, orang seperti H2O, mereka ni bagaikan hilang dari radar. Cuma hadir sesekali.
S2O ataupun Isyamuddin hadir sekali saja di rumah Datuk Ali yang tewas di kawasan Sungai Udang. Berucap pula tu. Kononnya saya tak tahulah. Tapi akhirnya apa jadi? Jadi sebab itu, bila hari ini kita menang besar, tiba-tiba timbul pula kenyataan daripada Tazi Anwar Musa. Dia kata, jangan kemenangan membawa kesombongan. Siapa yang sombong? Siapa yang angkuh? Ini Anwar Musa boleh lontarkan kata-kata begitu seolah macam tak puas hati. Jadi saya tengok tulisan daripada Saudara Fakrul daripada Terengganu. Dia kata, siapa sombong? Warga Akar Umbi sebenarnya semakin meluat. Warga UMNO Akar Umbi semakin meluat dengan gelagat orang macam Syahidan Kasim, orang macam Anwar Musa, orang macam S2O, orang macam Khalid Jamaluddin. Dia orang dah meluat. Malahan kalau kata-katanya mungkin adalah katanya laporan dibuat kepada Jawatan Kuasa Disiplin. Nak bawa kalau boleh gantung sampai 8 bulan. Ahli Akar Umbi tunggu dengan penuh pengharapan. Sebab kita dah menyampah. Terus terang saya katakan, kita dah menyampah dengan adanya ahli-ahli UMNO yang jadi menteri tak berterima kasih pada UMNO. Adanya ahli-ahli UMNO yang dipilih sebagai ahli parlimen melalui tiket UMNO, dapat duduk GSC, membina kekayaan, tak berterima kasih pada UMNO. Konon-konon mereka memberi pandangan yang hebat. Macam Khalid Jamaluddin, kononnya dia seorang saja yang hebat. Maklumlah kononnya dia belajar daripada London. Daripada universiti di London, keluar universiti di London. Jadi orang kena dengar cakap dia. Tambah pula dia sekali menteri. Konon-kononnya lah. Tetapi dia lupa beratus ribu anak-anak UMNO, beratus ribu warga Melayu hari ini yang keluar daripada universiti di London. Tak ada masalah. Jadi kenapa nak anda rasa hebat sangat? Saya nak bagi tahu terus terang. Warga UMNO sudah tidak senang lagi dengan orang yang macam ini bila kita berentap turun daripada Kuala Lumpur berulang-alik ke Melaka saban waktu, pagi, petang, siang, malam untuk memenangkan UMNO. Bila dah menang, kata pula kita sombong. Saya nak cakap terus terang lah, ini bukan masanya untuk anda berretorika. UMNO bukan parti yang boleh diperbodohkan oleh orang yang kononnya mereka ni jadi menteri. The time is over. Anda kebetulan jadi menteri itu nasib je lah, dipilih oleh Perdana Menteri. Saya cakap terus terang lah, ramai lagi di kalangan ahli-ahli parlimen yang lebih berwibawa daripada anda semua. Ramai. Tapi oleh kerana adanya percaturan politik dan sebagainya, sebab itu kita mahu pilihan raya akan datang. Datuk Seri Presiden, saya nak cakap lebih sangat ni tak maulah. Saya tahu anda tak bersihat lagi. Tapi saya dah cakap terus terang, Akar Umbi mahu melihat orang macam ini disingkirkan terus aja. Kalau dia nak masuk PBM, silakan. Tak ada masalah. Biar ahli UMNO Akar Umbi akan mengajar mereka supaya mereka tahu langit itu tinggi rendah. Saya malas nak cakap macam-macam fitnah kena pada Presiden. Macam-macam percaturan yang dilakukan oleh mereka-mereka yang benci melihat Presiden. Kerana mereka merasakan besar kemungkinan Presiden tidak akan meletakkan mereka bertanding semula lagi. Ini keadaannya. Jadi warga UMNO kena faham. Bila orang mengatakan itu ini, kes baru disebut di mahkamah, kenapa kes dibawa ke mahkamah? Dah, mohon kita pula jatuhkan hukum. Dan puak-puak ni pula tokok tambah lagi. Ini keadaannya saudara. Saya melihat mereka inilah yang menghancurkan UMNO. Warga Akar Umbi tak ada. Kita kalah, warga Akar Umbi tetap setia. Tapi bila kita kalah, adanya ahli-ahli pimpinan UMNO yang bergelar wakil rakyat melompat menjadi katak. Mereka yang menjadi pengampu, penjilat setengah menteri atau penjilat kepada wakil rakyat itu, mereka ini bagaikan apik lempang ikan sepat kering, mewujudkan kepelbagaian retorika politik. Kononnya bos mereka saja yang hebat. Porah, jauh panggang dari api lah. Saya nak beritahu kepada anda semua. Sebab saya kadang-kadang meluat dalam keadaan saya kuarantin di rumah ni. Mungkinlah anda sokong doa kalau saya cepat padam. Selagi saya bernyawa, saya akan mempertahankan kesucian UMNO ini. Selagi saya hidup, masih ada nafas, saya boleh bercakap, saya akan terus bercakap. Saya akan menyanggah siapa saja pimpinan yang terpesong daripada haluan perjuangan UMNO. Jangan anda ingat anda hebat. Jangan anda ingat anda itu segala-galanya. Maka warga UMNO kena akur dan ikut cakap anda. Cukup-cukuplah anda mengecilkan hati warga UMNO. Ini sudah dah sekarang ni dah boleh bentuk kerajaan di Melaka, dah kata sombonglah, dah kata kena tuduh wujudkan sebuah jawatan kuasa melantik worker daripada PN ini sebagai exco.
Karenanya untuk menyantuni seolah pusat dengan negeri. Saya nak cakap terus terang lah, bagi tahu Tasimuddin, tekan aja butang sekarang. Warga UMNO di Melaka, di Johor setengah menanti, nak bersorak, menanti bila anda nak tekan. Kalau betul anak jantan, silakan, tak ada masalah. Warga UMNO Johor bersedia pada bila-bila masa untuk menghadapi pilihan raya umum. Bila-bila masa. Come what may. Malahan kita mengharapkan segera diadakan pilihan raya. And once and for all, kita ahli-ahli UMNO akan rumbi sekarang ni tunggu dengan penuh dendam nak ajar dia orang ni. Dan rakyat juga sekarang ni sebenarnya berdendam sebab kehidupan mereka tenat. Rakyat akan menghukum mereka-mereka yang berada dalam pasukan Pakatan Harapan, mereka yang berada dalam pasukan Perikatan Nasional. Tunggu masa anda akan dihukum oleh rakyat sebagaimana rakyat Melaka menghukum mereka ini. 21 gone you all. Ini saya cakap terus terang. Saya kadang-kadang geram melihat dengan kenyataan-kenyataan ini buat. Mesti disantuni, mesti wujudkan balik Muafakat Nasional. Kita mewujudkan Muafakat Nasional dengan penuh keikhlasan. Tapi apa balasan yang anda buat? Dapat jawatan menteri, ada tinggalkan UMNO. Santun Perikatan Nasional, santun PBM. Bila silap sikit, kita kena maki hamun. Ini saya cakap terang, tunggulah masanya. Rakyat Kelantan pun sekarang ni tengah tunggu masa untuk menghukum lebay-lebay yang ada di Kelantan tu. Sebab mereka dah 60 tahun lebih. 60 tahun negara merdeka, pimpinan PAS hanya mampu menghidangkan air dari paip seperti air teh tarik. Itu yang anda mampu hidangkan. Minyak mereka tak rasa ke? Begitu juga di Terengganu. Saya malam pilihan raya tu saya berkesempatan berbual dengan mantan Menteri Besar Terengganu, Datuk Adif. Dia kata bahawa sekarang ni rakyat Terengganu begitu tertekan. Bukan Terengganu tak ada duit. Terengganu punya banyak wang hasil daripada ini wang ehsan daripada ini royalty Petronas. Tapi apa pembangunan dilakukan pada Terengganu? Apa nikmat yang dia dapati oleh rakyat Terengganu? Beasiswa apa yang anda wujudkan? Anak-anak Terengganu yang berada di Menara Gading sekarang ini bagaimana minta pengemis, minta daripada PTPTN. Kenapakah tidak wang ehsan yang kita terima, wang royalti minyak yang dianugerahkan oleh Ilahi kepada negeri Terengganu mempunyai hasil minyak yang banyak? Kenapa tidak diketepikan sebahagian daripada wang itu untuk membayar kos pendidikan anak-anak warga Terengganu? Anda berada di anjung kuasa, di Darul Iman. Kenapa tidak lakukan? Malahan yang kita lihat, beli Mercedes, beli itu, beli ini. Rakyat, anda menipu rakyat dengan mencaturkan kepelbagaian doktrin politik. Saya cakap terus terang lah. Begitu juga apa yang berlaku di Kelantan. Dapat sikit je 400 ribu, 400 juta apa. Dapat sikit je wang daripada Kelantan. Masalah air tak diselesaikan. Jalan berlopak sana, berlopak sini. Rakyat terus berada penuh dalam kedaifan. Bukan miskin lagi saya. Apabila ekonomi terus merudum. Anda kena ingat bahawa warga di Kelantan kebanyakannya berniaga. Mereka berniaga. Tapi bila keadaan ekonomi begini merudum, mereka juga terkesan. Kontraktor. Dan bagaimana dengan petani-petani? Ini saya cakap terus terang. Tadi saya berbual dengan seorang sahabat saya yang mengusahakan ladang nanas dan beberapa peradangan yang lain. Dia berada dalam keadaan yang penuh, dalam keadaan yang seribu tanda tanya. Apa nak jadi pada ladangnya? Baja naik meningkat. Bukan sedikit. Dulu 28, 38 ringgit. Sekarang naik 70 ringgit, 80 ringgit. Meningkat yang bukan-bukan. Tiada kawalan. Dan kalau hasil dia dapat nanti nak dipasar ke mana? Sebab keadaan ekonomi masih lagi merudum. Masih lagi keadaan yang tidak menentu. Ini saya haraplah agar pimpinan di anjung kuasa dapat melihat sepenuhnya. Saya nak cakap terang, bagi saya minta maaf lah untuk menyantuni Muafakat Nasional, KJ lah. Bagi saya siapa ni Khairi Jamaluddin? Who are you? Bagi saya ini kononnya hebat berpolitik, budak beringus. Saya berkali-kali mengatakan, kalau beliau tidak ada di anjung kuasa bersama dengan zaman Tun Abdullah Badawi, rasanya tak teruk lah UMNO Barisan Nasional menghadapi pilihan raya kali kedua. Sebab itu saya selalu mengatakan, the beginning of the fall is masa Khairi Jamaluddin bersama-sama dengan Pak Lah. Ini cuba dilupakan. Saya tak akan lupa semua tu. Siapa saja yang menyantuni ataupun yang menyumbang kepada kehancuran UMNO Barisan Nasional, saya tak akan lupa seumur hidup. Setiap kebejatan yang anda lakukan, saya minta kepada Allah SWT, saya akan bawa walaupun sampai ke liang lahat. Saya tidak akan memaafkan mereka yang menghancurkan
perjuangan parti saya, yang menghancurkan kemurnian UMNO, yang sentiasa meletakkan kebajikan rakyat. Mereka sanggup melihat UMNO ini dihancurkan hanya untuk memenuhi kehendak mereka. Mereka ini bukan petualang bagi saya. Mereka adalah pengkhianat yang tidak boleh dimaafkan oleh warga UMNO. Sebab itu setiap kenyataan yang dilontarkan oleh pemimpin-pemimpin, sama ada mereka jadi menteri ke, mereka di JSC ke, mereka wakil rakyat ke, sama ada mereka jadi ahli Dewan Negeri ataupun apa saja jawatan yang mereka ada, kalau kenyataan itu boleh merosakkan imej UMNO, kita tidak boleh memaafkan. Pemimpin UMNO mesti meletakkan kepentingan agama, bangsa dan negaranya mengatasi segala-galanya. Jangan lupa, kalau mereka membiarkan raja-raja Melayu dipercacaikan, mereka adalah pemimpin yang tidak bermaruah. Kalau mereka menjadi pemimpin UMNO, melihat orang boleh mempercacai raja-raja Melayu, saya rasa lebih baik mereka tinggalkan UMNO. Kerana asas perjuangan UMNO adalah mempertahankan raja-raja Melayu. Kalau mereka boleh ketawa melihat orang mempercacaikan hak keistimewaan orang-orang Melayu, maka mereka ini adalah bacul-bacul. Saya cakap terus terang, bumi lebih baik bagi mereka daripada berada di atas bumi ini. Lebih baik tak ada dalam UMNO, lebih baik. Kerana mereka boleh berketawa bila dengar 2 hari lepas, minggu lepas, ahli parlimen daripada PKR yang mempertikaikan soal dasar perlembagaan hak keistimewaan orang Melayu dicabar. Jadi anda letak di mana? Cabutlah benda Allah yang anda punya tu, campak ke longkang, bagi ajian makan 3 hari 3 malam tak selesai. Anda bukan pondan, tetapi anda adalah bacul sebacul-baculnya. Perjuangan bangsa anda boleh anda abaikan. Anda menjadi wakil rakyat di parlimen, tak berani nak menyanggah. Ini kebaculan yang paling tinggi yang ada pada orang-orang yang sekarang ni berada di anjung puasa. Saya cakap terus terang, warga Melayu harus menuntut. Saya menuntut bila saya mendengar bagaimana soal hak keistimewaan orang Melayu dipercacai, dipertikaikan oleh wakil rakyat bukan daripada parti UMNO. Anda tidak bangun menyanggah. Anda bukan pondan tua. Anda bukan pelacur yang tidak ada harga. Anda adalah lebih hina. Malahan perut bumi lebih baik daripada anda. Saya tak larat nak bercakap lebih di malam ini, saudara. Saya mohon maaf, kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.